Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari naikkan pujian bagi Tuhan Allah Tritunggal, sebab kuduslah namanya, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, sedap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari naikkan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha
Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang benar, Allah yang perbuatannya begitu dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Allah yang mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, salib Tuhan adalah sebuah pengingat bagi kita akan betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi setiap kita. Kasih-Nya begitu besar, bahkan jauh lebih besar dari segala pelanggaran, kesalahan, kelemahan, ataupun dosa kita. Mari kita mengingat salib-Nya. Bila ku ingat salib-Nya, di situ Tuhan dipaku. Ku tinggalkan kekayangku, ku angkat kecongkakanku. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salib-Nya. Ku buang nafsu hatiku, ku ganti dengan darah-Nya. Mari saudara dalam sikap berdiri, kita naikkan doa pengampunan kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan-Nya membawa segala kelemahan, pelanggaran, dosa kita di hadapan salib Tuhan yang sanggup menyucikan dan yang sanggup mengampuni kita. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besar.
Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang mulia. Terima kasih untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu, untuk darah Yesus yang tercurah, menutupi, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu, dan mampukan kami untuk memiliki hidup yang baru itu, untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, setiap kita yang datang di hadapan Tuhan, mari dengarkan satu janji pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi setiap kita dari Mazmur 32 ayat 5 yang berbunyi, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari kita dengarkan satu janji petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dari Yeremia 16 ayat 21. "Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan." Mari saudara, bersama dengan umat percaya di sepanjang masa, di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Nya yang akan disampaikan. Biarlah kita boleh membuka hati kita untuk mendengarkan suara-Nya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati
kehadiranmu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita bersama berdoa. 我们同心祷告， Benar Bapa, saat ini kami rindu mendengar suara-Mu. 天父，是的，这时候我们渴望听你的话语。 Arahkanlah hati kami kepada firman-Mu. 主啊，帮助我们的心集中于你的话语。 Pimpinlah juga kedua hamba-Mu ini 主啊，求你使用你两位仆人， agar boleh sungguh menyampaikan suara-Mu. 能够将你的话语传达出来。 Pimpinlah waktu ini. 求神你带领， Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. 各位弟兄姐妹们平安。 Mari di awal perenungan firman Tuhan kita hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. 我们来阅读一段圣经文， Dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 16. 使徒行传19章第11到第16节， Akan dibaca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 由印尼文先读，然后中文读。 Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 16, anak-anak Skewa. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. 神借保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿下手巾和围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来。”做这事的有犹太祭司长士基瓦的7个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中2人，制服他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。 Bapak Ibu Jemaat sekalian, melalui teks yang kita baca hari ini kita melihat ada 2 jenis orang yang melakukan tindakan sama tapi hasilnya beda. 弟兄姐妹们，从我们刚才所读的经文当中，我们看到有2个人，他们是行了同样的事情，但是他们的结果是不一样的。 Mereka sama-sama berusaha melakukan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. 他们是奉主耶稣的名来施行神迹， Tetapi di bacaan tadi hasil dari tindakan mereka berbeda. 但是呢，他们的结果却不一样。 Yang satu Paulus tindakannya dipenuhi oleh kuasa Allah dan berhasil melawan berbagai penyakit dan kuasa jahat. 保罗呢，他是奉主耶稣的名来行各样的奇事神迹，结果他成功了。 Namun yang lain anak-anak Skewa mereka justru gagal, bahkan mereka diserang balik oleh roh jahat dan kalah telak. 但是呢，这个祭司呢，
个儿子呢，是基尼他们呢也是自己去行这个神迹，但是他们却失败了。 Dari contoh tindakan menyebut nama Yesus yang mereka lakukan, kita mau belajar dua buah prinsip penting dalam hidup kita. 从这两个人所行的事当中，我们要学习两个很重要的功课。 Prinsip umum yang bisa kita terapkan dalam setiap aktivitas rohani kita. 就是呢，一般上呢，我们应用在我们的属灵的工作上。 Maka apa yang akan kita renungkan adalah apa yang membuat aktivitas rohani seseorang itu bisa punya kuasa Kristus atau tidak. 但是呢，当我们要行这个神迹的时候，是否我们是带着有主耶稣的这个能力？ Dua kelompok orang tadi sama-sama menyebut nama yang sama. 他们两个人都是呢，一样的奉耶稣的名来行事， Mereka sama-sama orang yang beragama. 而且他们的宗教也是一样的。 Namun mengapa yang satu punya kuasa Kristus dan yang lain tidak? 但是为什么其中一个人有这个主耶稣的能力，而另外的却没有呢？ Bapak Ibu jemaat sekalian, peristiwa tadi terjadi ketika Paulus sedang melayani di kota Efesus. 弟兄姐妹们，这些事情的发生是当使徒保罗在以弗所侍奉的时候所发生的。 Sebuah kota yang terkenal sebagai salah satu tempat pembelajaran ilmu sihir. 他这个城市出名了，就是因为这个城市呢有一个学校，是专门呢去教导那些人行邪术的。 Jadi di sana ada sekolah sihir dan juga menjadi salah satu pusat literatur belajar sihir. 所以呢，该是被称为呢这个行邪术的这个城市。 Jadi ketika kita melihat dalam teks tadi, 7 anak kepala imam Skewa itu disebut sebagai tukang jampi yang berkeliling. 所以呢，这个我们所读的经文当中呢，有犹太人祭司的这个士基尼的儿子7个人呢，他们就是游行各处呢念咒赶鬼的犹太人。 Jadi terlepas dari dasar iman percaya mereka mau orang Yahudi, Yunani atau apapun, jadi menjadi tukang jampi itu jadi merupakan satu pekerjaan yang lazim pada masa itu. 所以呢，他们这个行邪术赶鬼了，在当时的时代呢，这是一个普通的职业。 Dari fakta inilah kita menemukan hal pertama yang menjadi perenungan kita hari ini. 从这件事情当中呢，就是我们所要思想的第一件事情是， Yaitu bahwa aktivitas rohani yang benar adalah yang lahir dari relasi yang asli dengan Kristus. 就是呢，我们有正确的这个属灵的活动呢，必须要跟主耶稣有亲密的这个沟通。 Dan dari anak-anak Skewa ini kita melihat ciri-ciri relasi yang palsu. 而且呢，这个祭司呢，士基尼的儿子呢，他们的这个跟主的关系呢是假的。 Apa saja ciri-ciri relasi yang palsu itu? 那么呢，这个虚假的关系是假的，有什么特征呢？ Yang pertama adalah tidak mengenal Tuhan 第一 secara 呢 pribadi. ，他们并没有真正的认识上帝， Artinya iman mereka hanyalah sebatas iman yang kata dia. 就是他们的心情只是说，只是呢他们说。 Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita lihat di ayat 13 dengan jelas mereka berkeliling menengking roh jahat dengan mengucapkan kalimat, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." 所以呢，他们几个游行各处呢，念咒赶鬼的犹太人，向那恶鬼部的人自称是主耶稣的名来去赶鬼。 Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah melayani beberapa bulan waktu itu di Efesus. 弟兄姐妹们，使徒保罗已经在以弗所城市服侍了几个月。 Dan 7 orang ini terpana melihat pelayanan Paulus yang luar biasa. 当这7个人看到这个使徒保罗这个很奇妙的侍奉的时候呢，他们就非常的稀奇。 Dan ke-7 anak Skewa ini berpikir bahwa mereka bisa meminjam nama Yesus itu untuk bisa mereka pakai juga. 而这7个人呢，以为呢，他们可以借呢这个名字呢来行事。 Mereka tahu nama Yesus itu nama yang ajaib. 他们知道主耶稣的名是奇妙的名字， Tetapi itu hanya sebatas karena Paulus yang melakukannya. 他们只是听使徒保罗所说的而已。 Sehingga dalam tanda kutip iman mereka itu hanya sebatas kata Paulus. 所以他们的信心呢，只是保罗所说的， Bukan iman yang mereka sungguh yakini. 他们并没有自己的真正相信。 7 anak Skewa ini tidak kenal siapa Yesus. 这是士基尼的7个儿子，他们完全不认识主耶稣是谁， Tidak sungguh tahu apa pengajarannya, tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. 他们不知道他所教的是什么，而且他们没有经历主的同在。
Sehingga mereka tidak memiliki kuasa Kristus itu. 所以呢，他们没有这个主耶稣的能力， Mereka tidak mengenal Yesus. 他们不认识主耶稣， Iman mereka hanya sebatas kata Paulus. 所以他们的信心只是保罗所说的， Tidak ada relasi dan pengenalan yang mendasari aktivitas rohani mereka. 所以呢，他们在属灵生命当中没有跟主有这个关系，有交通。 Dan ciri lain yang membuktikan bahwa anak-anak Skewa ini tidak punya relasi yang asli adalah karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. 还有这个人呢，他们呢行这些神迹是为了自己的利益， Relasi mereka itu manipulatif, hanya mau memanfaatkan. 他们呢跟主的关系呢，只是要利用主耶稣的名， Mereka sama sekali tidak terfikir mau mengenal Yesus. 而且呢，他们没有想到呢要认识主耶稣。 Mereka hanya melihat Yesus, nama Yesus itu sebagai alat yang bisa mereka pakai untuk diri mereka. 他们只是呢想利用主耶稣的名，让他成为一个工具，让他们可以来使用。 Mereka jadi tukang jampi, mengendalikan roh jahat itu adalah pekerjaan mereka. 因为他们的工作是行邪术，而且是赶鬼的。 Mereka melakukan itu demi uang, demi penghormatan, demi popularitas. 他们是行这件事呢，为了要赚到钱，为了要得做名义，而且呢要得做生意。 Dan mereka berpikir bahwa dengan memakai nama Yesus mereka bisa dapat semua itu lebih lagi. 因为呢，他们想呢，就是用主耶稣的名，他们所得做的超过一切。 Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak merenungkan diri kita. 弟兄姐妹们，我们再次的默想我们自己， Mungkin tidak se-ekstrim anak-anak Skewa ini. 有可能呢，这个世基尼的儿子呢，他们的行为是极端的。 Tetapi pernahkah dalam hati kita berkata bahwa orang itu rajin puasa, usaha lancar. Saya puasa kok usaha saya begini-begini saja. 有时候呢，我们会想呢，别人他能够尽是祷告，但是他的生意很兴旺，但是为什么我也是尽是祷告，而我所做的没有什么果效呢？ Dia sejak pelayanan keluarganya jadi harmonis. Kok saya ikutan pelayanan keluarga saya tetap berantakan? 为什么呢？他一参加侍奉的，他家庭就很美满，而我参加了侍奉呢，我的家庭呢却一团糟了。 Mari kita jangan membangun relasi yang memanfaatkan manipulatif terhadap Allah kita. 让我们跟主耶稣的关系呢，不是要利用这个关系而得做利益。 Biarlah aktivitas rohani kita itu membangun pengenalan kita. 但愿我们跟主耶稣的关系是为了要认识主耶稣， Menolong kita mencari kehendak Tuhan. 帮助我们能够寻找上帝的旨意， Bukan cuma sekedar meniru. 不只是去模仿而已， Tetapi itu muncul dari kerinduan kita. 乃是我们心里有一个渴慕。 Itulah ciri-ciri relasi yang asli dengan Tuhan. 这就是呢，我们跟主亲密关系的特征， Bukan sekedar kata orang dan bukan untuk kepentingan diri. 不是呢要得做别人的称赞，也不是为了自己的利益。 Itu hal yang pertama. 这是第一。 Kemudian ada hal yang kedua yang mau kita renungkan hari ini. 还有呢，第二点，今天我们所要默想的， Beberapa saat sebelum anak-anak Skewa ini kalah, di ayat 15 roh jahat ini berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? 所以呢，当他们要去赶鬼的时候呢，那个魔鬼所附着的人就问他：“我认识保罗，我认识主耶稣，那么你们是谁呢？” Jangan dekat kali nggak dengar. Muncul sebuah pertanyaan, siapakah kamu? 然后他们就问他一个问题：“你是谁？” Roh jahat ini tidak disangka-sangka mengeluarkan sebuah pertanyaan yang singkat namun begitu menampar. 他们呢完全没有意料到呢，这个恶鬼会提出这样的问题，是一个很耳光的问题。 Siapa kamu? 你是谁？ Apa identitas kamu? 你的身份是什么？ Kamu anak siapa memang? 你是谁的儿子？ Kenapa kamu mengaku sebagai anak Tuhan? 为什么你承认你是上帝的儿女？ Maka di sini kita melihat bahwa aktivitas rohani yang benar itu dimulai dengan identitas yang utuh. 所以呢，我们也可以看到，我们要有一个属灵的活动，必须要有我们一个完整的身份。 Artinya apa yang di dalam kita dengan apa yang terlihat di luar itu sama. 意思是说呢，我们必须要言行一致。
tindakannya anak Tuhan, dalamnya juga memang anak Tuhan sudah diubahkan. 所以呢，就是我们所行的是神的儿女的，那么我们内心所想的也是神的儿女。 Tidak benar kalau luarnya seperti anak Tuhan tapi dalamnya masih anak hantu. 若是呢，我们在外呢，我们的行为是神的儿女，但是我们内心呢却是魔鬼的儿女，那是不可以的。 Apa yang membuat seseorang bisa memiliki identitas yang tidak utuh? 那么呢，是什么令一个人呢拥有不完整的身份？ Tidak sama dalam dan luarnya. 就是呢，外表跟内在都不一样的。 Yang pertama penyebabnya adalah karena ia tidak memiliki hati yang mau diubahkan. 第一呢，最主要的原因就是他的心不愿意被主的道所改变。 Bapak Ibu sekalian, mudah untuk sekadar menyebut nama Yesus. 弟兄姐妹们，就是我们只是称呼主耶稣的名字，这是一件很容易的事情。 Namun yang membedakan adalah tentang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. 但是所不同的就是呢，主耶稣呢临格在我们的生命当中， Kuasa Tuhan hadir ketika kita sudah dilahir barukan. 就是当我们重生之后呢，神的能力呢就已经临格在我们的生命里面。 Dan kita perlu menghidupi identitas baru kita sebagai anak Tuhan. 所以我们必须要把我们基督徒的身份把它活出来。 Dan itu artinya bukan sebatas kita berkata karena saya berdoa kepada Tuhan Yesus itu kan berarti saya Kristen. 所以呢，并不是说呢，我们向主耶稣祷告呢，我就是基督徒了。 Kan saya ke gereja itu artinya saya anak Tuhan. 我已经去教堂了，我也是主的儿女了。 Saya tiap minggu dengar khotbah kok, berarti saya Kristen kan? 就是说呢，我每逢呢星期天都听讲道，那么就是意表着我是基督徒了。 Semua orang juga bisa melakukannya kalau sebatas menyelesaikan kegiatan. 这是呢，每一个人都能够行这样的一个活动。 Namun yang membedakan kita sebagai anak Tuhan adalah hati yang mau diubahkan. 但是呢，我们要与他们有所不同的，就是我们的心要被主的道所改变。 Roh Kudus telah berkuasa dan menggerakkan hati kita. 就是圣灵在我们心里面动工来掌管我们的心思意念。 Sehingga kita ke gereja, melayani, mendengar khotbah itu semua mengubahkan kita. 以致我们来到教育当中，我们听到我们侍奉呢，将它改变我们。 Dan soal keutuhan identitas ini bukan cuma sekadar bicara soal aspek hati. 所以呢，我们谈到一个完整的这个身份呢，不只是谈到我们的心态而已， Namun juga ini berbicara soal aspek akal budi. 也谈到我们的这个思想。 Artinya identitas menjadi tidak utuh ketika akal budi kita juga tidak diperbaharui. 就是说，我们要一个完整的身份呢，就是我们的思想呢，也是要被更新的。 Ini sangat penting namun sering kita lupakan. 这是一件很重要的事情，但是我们时常把它忘掉了。 Perubahan konsep teologi kepada teologi yang benar. 所以呢，我们用这个改变呢，我们必须要有正确的神学观念。 Kita melihat apa yang terjadi kepada anak-anak Skewa ini. 我们可以从这个40年的孩子们所发生的事情当中看到， Mereka menyebut satu nama yang baru bagi diri mereka, yaitu nama Yesus. 他们呢称呼一个新的名字，对他们来说就是主耶稣的名。 Tetapi mereka masih memahami dan memperlakukannya seperti mengucap mantra-mantra yang sebelum-sebelumnya mereka hafalkan. 但是他们所说的这个名字呢，就像他们在行邪术的时候所称呼的这些名字是一样的。 Mereka menyebut nama Yesus hanya sebagai salah satu mantra baru. 他们是称主耶稣名，对他们来说，主耶稣的名是一个新的名字。 Mulutnya menyebut Yesus, tapi otaknya kepada sihir mereka. 他们的嘴呢，口里承认是主耶稣，但是他们的心并不像主耶稣，是像他们自己的邪灵。 Itu yang mereka lakukan. 这是他们所行的。 Dan ini menjadi peringatan bukan hanya bagi kita yang bertobat dari satu iman lain kepada kekristenan. 这对我们是一个警戒呢，并不是说呢，我们从另外一个信仰转移到基督教。 Tetapi ini adalah peringatan bagi kita semua. 这是对我们每一个人也是有效的。 Baik kita yang pernah menganut kepercayaan lain maupun kita yang dari kecil sudah lahir di keluarga Kristen. 或者呢，我们从别的信仰转移到基督教，或者是我们自小就是生长在基督化的家庭里面。 Karena sebelumnya kita semua memang adalah sahabat dunia. 因为在这之前，我们都是世俗的朋友。
konsep dunia itu melekat dalam diri kita. 这个世俗的这个观念已经很久的扎根在我们的这个脑海里了。 Sehingga belajar, mempelajari konsep teologi dengan sungguh mengenal Allah itu penting. 所以呢，我们要学习呢真正的神学观念，这是一件很重要的事情。 Bapak Ibu jemaat sekalian, tanpa pengetahuan, konsep pengenalan yang benar, semua praktik rohani kita itu akan menjadi keliru. 所以呢，若是我们没有这个正确的神学观念，那么所行的出来的都是错误的事情。 Maka marilah dengan sungguh kita mempelajari firman Tuhan. 所以我们只有诚心的来学习主的话语， Berusaha dengan sungguh mengenal siapa Allah kita. 所以我们要真正的去认识我们所信的上帝是谁。 Tuhan telah memberikan kita bukan cuma hati tapi akal budi. 上帝是给我们这个心思意念， Maka marilah kita miliki hati dan pikiran yang mengarah kepada Tuhan. 但是呢，我们的心思意念必须要集中于主的话语上， Hati dan pikiran yang mau diubahkan. 而且我们的心思意念要被主所改变。 Hati dan pikiran yang mau sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. 就是我们的心思意念要完全的拥有基督。 Jadi kita bukan hanya jadi orang Kristen yang sekadar hafal doa Bapa kami. 所以我们成为一个基督徒，不只是呢能够背诵主祷文而已， Bukan hanya jadi orang Kristen yang memakai aksesoris Kristen. 不是呢只是这个挂着这个基督教信仰的这个首饰而已， Dan bukan cuma sekedar punya pajangan-pajangan Kristen di rumah. 或者呢在家里面挂上呢这个基督教的这个画像， Bukan cuma penampilan luar kita yang seperti anak Tuhan. 不是呢我们的外表只是像神的儿女而已， Tetapi sesungguhnya itu juga sudah merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita. 但是呢应该这是我们在真正的心里面所拥有的， Hati dan akal budi yang sudah dan mau terus diubahkan. 就是我们的心思意念愿意被主所改变。 Itulah artinya identitas yang utuh. 这就是呢完整的这个身份， Jati diri yang penuh, 我们呢是很完整的一个身份， cocok luar dan dalam. 就是里表合一。 Bapak Ibu sekalian, dua kata kunci yang kita renungkan hari ini adalah relasi yang asli dan identitas yang utuh. 今天我们所要思想的就是一个完整的这个关系，跟主耶稣的关系。 Inilah yang menjadikan aktivitas rohani kita benar di mata Tuhan. 这就是呢，当我们我们这个实行这个属灵活动的时候，是讨神喜悦的。 Itulah alasannya mengapa aktivitas rohani kita bisa dipenuhi oleh kuasa Tuhan. 就是呢，当我们进行这个属灵活动的时候，能够被主的能力所充满。 Tanpa relasi yang asli dengan Tuhan dan tanpa pengenalan yang penuh akan Tuhan, 如果我们跟主呢没有真正的这个关系的话，而且没有真正的认识主的话， semua aktivitas rohani kita itu hanya sebatas rutinitas yang hampa. 那么呢，我们所举行的这个属灵活动只是虚空的，是不是？ Bapak Ibu jemaat sekalian, jika sebentar kita akan kembali melaksanakan perjamuan kudus. 弟兄姐妹们，在一下子我们就要守圣餐， Sebuah sakramen yang telah Kristus ajarkan kepada kita. 这是主耶稣所教导的，我们所要守的圣餐。 Biarlah saat kita mengikutinya itu bukan sebatas, kan karena saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, ya saya ikut. 所以呢，我们举行守圣餐呢，不是说呢我已经受洗了，所以我就参加。 Ya kayaknya aneh aja ya kalau saya tidak ikut, kan sudah kebiasaan. 而且有的说呢，我不参加的话呢，我已经成为习惯了， Bukan karena itu. 不是因为这些。 Namun biarlah dalam perjamuan kudus ini kita boleh sungguh menghayatinya. 那念头这个守圣餐，让我们也更请你服侍主。 Sehingga perjamuan kudus ini bukan hanya sebatas sebuah rutinitas, 好，让我们在守圣餐呢，不把它视为一个例行公事而已， tetapi membawa kita semakin dekat kepada Tuhan 乃是让我们更认识我们的主， dan mengubahkan hidup kita. 能改变我们的心。 Ketika kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib, 当我们纪念主耶稣在十字架上的使命， itu kembali membangun harapan dalam hati kita.
再次的复兴我们的盼望。 Ketika kita mengingat kembali kuasa darah Kristus yang telah tercurah, 当我们默想呢主耶稣在十字架上所流出的这个宝血的时候， kiranya itu boleh sungguh menyegarkan jiwa kita yang sudah lesu. 但愿这能够苏醒我们已经疲惫的心灵。 Biarlah sekali lagi melalui perjamuan kudus kuasa Kristus itu nyata. 透过这个守圣餐，让基督的能力再次的彰显。 Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kita. 但愿圣灵保守我们， Kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Bapa, arahkanlah hati kami senantiasa. Bawalah hati kami kepada Engkau. 主啊，帮助我们时常的仰望你， Agar kami boleh terus mau mengenal Engkau. 好让我们愿意更认识你。 Agar kami punya relasi yang sungguh dengan Engkau. 主啊，让我们跟你的关系是真正的这个沟通， Sehingga kami rindu bahwa kuasa Tuhan boleh hadir dalam hidup kami setiap hari. 我们是非常的渴望主你的能力能够临格在我们每一天当中， Agar setiap ibadah kami membawa kami semakin dekat dan semakin dekat kepada Engkau. 好让人透过这个守圣餐，让我们更亲近你。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Inilah doa kami. 这是我们所献上的祷告， Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan dandani. Terlebih lagi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Saudara, mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerahnya, untuk pemilihannya kepada setiap kita.野地花朵为大地披上彩衣，天上星星诉说黑夜的美丽。上帝中万物充满爱的意，爱我的天父，我渴慕赞美你。野地花朵为大地披上彩衣，天上星星诉说黑夜的美丽。上帝中万物充满爱的意，爱我的天父，我渴慕赞美你。谢谢你拣选，成为荣耀居民，宁静色建立。我心喜乐满溢，别让起舞的手，使我赞美你的情。我愿你曾经白如星象着记。谢谢你拣选，成为荣耀居民，宁静色建立。我心喜乐满溢，这建立幸福，向你倾心吐意。我愿你曾经白如星象着记。Mari kita berdiri. 我愿你曾经白如星象着记，我愿你曾经白如星象着记。Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Engkau berikan kepada kami. Untuk hidup, untuk keluarga, untuk pemenuhan kebutuhan yang cukup bagi kami, untuk para teman sahabat kami,
orang-orang di sekitar kami yang Tuhan hadirkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya dan meyakini bahwa segala sesuatu yang kami miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Dan biarlah hanya bagi Tuhan dan untuk Tuhan segala pujian dan kemuliaan, seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami pun mau persembahkan untuk Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Salam damai sejahtera dalam Kristus bagi saudara-saudari di mana saja saudara bisa beribadah bersama dengan kami, khusus tentu di rumah masing-masing. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan. Silakan untuk ditampilkan. Saudara, ada berita duka cita di mana telah berpulang ke rumah Bapa di sorga saudari Katima, yaitu kakak dari guru Injil Katini pada hari Selasa 8 September dan telah dikremasikan. Biarlah Tuhan akan hiburkan segenap anggota keluarga. Saudara, juga saya ingin sampaikan kita perlu berdoa dengan situasi kondisi yang semakin begitu banyak mereka yang terpapar COVID-19. Gereja kita pada tanggal 18 Oktober merencanakan untuk melaksanakan baptisan kudus dan sidi. Biarlah kita tetap mendoakan hal ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat dan kemudian kita tutup dengan doksologi dan doa berkat. Bapak Sorgawi, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah untuk kami saat ini, kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong di dalam sebuah perjuangan untuk berusaha mengatasi penyebaran COVID-19 ini yang semakin hari semakin luar biasa, khusus di negara kami Indonesia ini. Sebab itu kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya Bapak Presiden Pak Jokowi, bersama menteri-menteri, bersama aparatur pemerintah negara yang ada di pusat sampai dengan daerah. Berikan kepada mereka hikmat, pertolongan, dan anugerah-Mu, supaya bisa memberikan arahan dan juga petunjuk. Dan kami tahu semua bisa datang hanya karena anugerah-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk keadaan yang saat ini memberikan dampak baik itu terhadap keamanan negara, oleh karena begitu banyak di dalam hal ini mereka yang terdampak juga secara ekonominya. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat Tuhan juga di dalam segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan tolong bagi mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan anugerah-Mu. Tilik dan lawatlah juga mereka. Kami berdoa bagi saat-saat ini, banyak orang ketika tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di dalam kehidupannya mengalami keadaan-keadaan yang susah, keadaan yang khawatir, keadaan-keadaan yang penuh penyesalan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, tolonglah mereka jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih karena Engkau mendengarkan segala seruan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Bertemu lagi bersama saya, Pak Arafai. Aku ini ahli hukum Taurat, kau tahu. Kali ini kita akan membahas tentang bersumpah. Jangan ingat ya, hei dengar kau, jangan ku bilang ya. Kau suka, kau like, kau nggak suka, kau like, oke?
bersama saya, Pak Arab Ali. Aku ini ahli hukum Taurat kau tahu. Kali ini kita akan membahas tentang bersumpah. Jangan ingat ya, hei dengar kau, jangan ku bilang ya. Kau suka, kau like, kau nggak suka, kau like.